Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali bersama saya, Cikgu MJ, yang akan menerangkan kepada anda tentang seni visual STPM. Teruskan bersama saya sehingga ke hujung video ini. Sebelum kita meneruskan penerangan topik kali ini, jangan lupa tekan subscribe channel Cikgu MJ. Okey, tajuk yang akan saya bawa kepada anda kali ini di dalam video ini ialah dalam tajuk aspek formal, iaitu ruang. Seperti yang Cikgu katakan tadi, bahawa kali ini di dalam video ini Cikgu akan menerangkan berkaitan dengan aspek formal, iaitu ruang. Aspek formal ruang ini di bawah tajuk bahagian B, kesatuan bentuk seni visual. Apa yang kita pelajari hari ini, iaitu kita akan melihat maksud ruang. Yang kedua, kita akan melihat jenis ruang. Yang ketiga, kita akan melihat ruang di dalam karya dua dimensi. Yang keempat, kita akan melihat ruang perspektif. Dan yang terakhir ialah ruang maya. Kita teruskan pembelajaran kita. Yang pertama ialah maksud ruang. Ruang sebenarnya bermaksud jarak di antara sesuatu objek di dalam sesebuah karya. Penggunaan unsur seni dan juga prinsip rekaan di dalam sesebuah hasil karya seni akan menyelesaikan masalah ataupun isu ruang secara tidak langsung. Ini adalah antara contoh karya-karya, sama ada karya yang dihasilkan oleh pengkarya dan juga yang semula jadi yang menunjukkan wujudnya ruang. Perkara kedua yang Cikgu akan terangkan ialah jenis ruang. Ruang ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu ruang ilusi dan juga ruang konkret. Ruang ilusi ianya berbentuk dua dimensi. Ianya dinikmati pada permukaan 180 darjah. Contohnya, ruang pada catatan cat air dan juga fotografi. Seterusnya ialah ruang konkret. Ruang konkret ini terdapat pada ruang sebenar. Maksudnya di sini ialah ruang di mana kita sedang berada. Okey, jadi kita boleh merasai dan juga menikmati kedalaman ruang sebenar tersebut ataupun ruang konkret tersebut. Contohnya, ruang sebenar dalam bangunan ataupun perabot-perabot yang terdapat dalam sesuatu ruang dan juga arca. Berikut adalah contoh ruang ilusi dan juga ruang konkret. Ruang ilusi seperti yang Cikgu katakan tadi, fotografi dan juga hasil karya. Manakala ruang konkret pula adalah ruang di mana kita boleh menikmati ataupun kita berada di dalam keadaan ataupun suasana di dalam ruang tersebut. Okey, contoh yang di sini yang Cikgu bagi ialah arca dan yang kedua ialah ruang sesebuah bangunan, iaitu ruang tamu. Seterusnya, Cikgu akan terangkan berkaitan dengan bagaimana pengolahan ruang di dalam karya dua dimensi ataupun di atas sesebuah permukaan. Okey, terdapat tiga cara pengolahan ruang di dalam penghasilan karya seni visual berbentuk dua dimensi ataupun di atas sesebuah permukaan. Okay, yang pertama ialah dikenali sebagai ruang rata.
Yang kedua ialah ruang cetek. Dan yang ketiga ialah ruang dalam. Mari kita lihat satu persatu ketiga-tiga ruang yang cikgu nyatakan sebentar tadi. Yang pertama ialah ruang rata. Ruang rata wujud apabila jarak antara objek adalah tidak ketara atau dalam keadaan yang rata. Biasanya diwujudkan dengan menggunakan perbezaan warna sahaja. Warna panas lebih menonjol ke hadapan berbanding warna sejuk yang akan kelihatan di belakang. Contoh karya ruang rata adalah seperti dalam gambar yang cikgu sertakan ini. Secara keseluruhannya, ruang rata tidak menunjukkan perspektif objek-objek yang dihasilkan. Jadi apabila tidak wujud ruang perspektif pada objek yang dihasilkan di dalam karya, secara tidak langsung ruang rata itu wujud di antara objek yang dihasilkan. Yang kedua pula ialah ruang cetek. Ruang cetek terhasil apabila jarak antara objek yang digambarkan adalah berdekatan. Contohnya seperti dalam gambar yang disertakan, antara objek-objek ini dianya berdekatan. Okey, contoh yang pertama kita boleh nampak di antara objek ini wujudnya ruang, dan ruang itu ruang yang cetek ataupun ruang yang berdekatan. Okey, begitu juga dengan lukisan ini. Okey, di antara satu objek dengan satu objek terdapat ruang, dan ruang itu kelihatan berdekatan. Jadi ini dikenali sebagai ruang cetek. Okey, kemudian ialah ruang yang seterusnya, yang ketiga ialah ruang dalam. Okey, ruang dalam terjadi apabila jarak di antara objek yang digambarkan adalah ketara dan berjauhan. Okey, dia melibatkan ruang perspektif, iaitu ruang yang menggambarkan jarak antara objek yang berubah dari segi saiz, ketinggian dan kelebaran mengikut jarak tertentu. Contohnya di dalam gambar yang ditunjukkan di sini, di antara objek pokok ini kita akan nampak wujudnya ruang perspektif, yaitu yang menggambarkan di antara jarak objek dan berubah mengikut saiz walaupun objeknya yang sama. Begitu juga dengan ketinggian. Nah, kalau kita lihat pada bahagian gambar yang kedua pula, kita boleh nampak ketinggian walaupun objek yang sama itu akan berbeza apabila objek itu ke belakang ataupun wujudnya jarak yang tertentu di dalam karya tersebut. Itu dikenali sebagai ruang dalam. Kemudian yang keempat ialah ruang perspektif. Okey, ruang perspektif ialah teknik gambaran yang bertujuan menunjukkan kesan ilusi tiga dimensi. Ruang perspektif ini akan memperlihatkan saiz objek, jarak antara objek serta warna pada objek akan kelihatan berbeza mengikut jarak. Terdapat tiga jenis perspektif. Yang pertama ialah dikenali sebagai perspektif satu titik lenyap. Yang kedua ialah perspektif dua titik lenyap, dan yang ketiga ialah perspektif tiga titik lenyap. Mari kita lihat ruang perspektif ini dari sudut perspektif satu titik lenyap, dua titik lenyap, dan tiga titik lenyap. Yang pertama ialah perspektif satu titik lenyap. Lukisan yang dihasilkan menggunakan garisan grade yang selari dan bertemu di satu titik lenyap pada pandangan aras mata. Maksudnya di sini ialah menggunakan garisan grade
ini adalah garisan grade yang selari dan bertemu di suatu titik lenyap pada pandangan aras mata. So, maksud dia kesemuanya nanti akan tertumpu kepada satu titik lenyap saja. Contohnya karya ataupun lakaran. Karya ini semuanya akan menumpukan pada satu titik lenyap di sini. Okey, yang kedua pula ialah dikenali sebagai perspektif dua titik lenyap. Perspektif dua titik lenyap. Titik yang pertama dan juga titik yang kedua. Perspektif dua titik lenyap ialah lukisan yang dihasilkan dengan menggunakan dua garisan grade yang selari yang akan bertemu di dua titik lenyap tersebut. Maksudnya apabila kita menghasilkan objek ini, dan kita akan menggunakan grade yang selari dan dia akan bertemu pada dua titik lenyap, maka terhasillah objek seperti begini. Okey, dan yang terakhir, yang ketiga ialah perspektif tiga titik lenyap. Titik yang pertama, titik yang kedua, dan titik lenyap yang ketiga. Perspektif tiga titik lenyap terhasil apabila objek dilihat dari pandangan aras mata atau bawah aras mata. Sesuai untuk membuat lakaran bangunan dari pandangan atas. Maksudnya ialah perspektif tiga titik lenyap ini akan memperlihatkan tiga permukaan. Permukaan yang pertama, permukaan yang kedua, dan juga permukaan yang ketiga. Jadi dengan menggunakan grade, maka kita akan melihat tiga permukaan akan muncul di dalam perspektif tiga titik lenyap. Kebiasaannya pengkarya akan menggunakan aras mata pandangan aras mata di atas. Okey, jadi kita boleh melihat tiga permukaan. Seperti contoh dalam karya yang cikgu tunjukkan yang ini. Maksudnya kita boleh nampak pandangan atas, pandangan tepi, kanan dan juga kiri. Semua ini berpunca daripada tiga titik lenyap. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga itu berada di bawah. Jadi yang terakhir cikgu akan terangkan berkaitan di dalam tajuk ruang ini ialah ruang maya. Apakah itu ruang maya? Ruang maya wujud dalam bentuk ilusi dua dimensi atau ilusi tiga dimensi. Ia merupakan ruang khayalan yang diolah menyerupai dunia realiti. Sering digunakan dalam simulasi komputer. Dan juga imej visual digabungkan dengan audio hasil bantuan teknologi komputer. Contohnya permainan video, wayang dan juga filem. Jadi contoh yang cikgu bagi di sini ialah permainan video. Contohnya PUBG. Okey, contohnya di sini PUBG. Okey, jadi terdapat, kita boleh nampak di sini ruang maya yang menyerupai dunia realiti, dunia sebenar. Okey, kalau kita nampak di sini perperangan, okey, menentang musuh, dan di sini kita boleh nampak ada pokok dan seakan-akan kawasan yang tempat permainan itu adalah ruang yang sebenar. Semua ini adalah hasil bantuan teknologi komputer dengan menggabungkan antara visual dan juga audio. Itulah dikenali sebagai ruang maya. Begitulah tadi penerangan tentang ruang di dalam topik aspek formal, dan semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa untuk menekan butang subscribe dan juga loceng.
dan juga berikan like dan tinggalkan komen kepada channel saya. Sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.